Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang setia menunggu dari pada subuh tadi, alhamdulillah. Juga terima kasih kepada Saf Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambah rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menyusuri biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penulis buku ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli. Silakan, tafadhal maskura Ustaz. Terima kasih, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih insyaAllah pada pemudacara kita pada pagi ini, Puan Amirah. Seterusnya pada Puan Ros, selaku pengerusi Gemenur Iman, serta aljatun kuasanya, ibu-ibu, perempuan dan para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pagi-pagi ini. Minta maaf pada minggu lepas tak dapat bersiaran sebab hari pertama untuk siri yang ke-6 dah, Alhamdulillah, tadarus online saya, dan kali ni kita buat konsep berbeza sikit, iaitu setiap orang akan baca daripada surah Al-Baqarah sampailah nanti surah An-Nas. Jadi mereka akan tanda bacaan mereka berhenti semalam di mana. Jadi setiap orang akan khatam secara individu lah, bukan secara berkumpulan. Kalau kita tadarus kan, kita biasa khatam secara berkumpulan. Kalau nak dijumlahkan, mungkin kita hanya baca mungkin 15 juzuk kan, kita tak habis 30 juzuk. Jadi sebab itu hari pertama memang semua akan baca surah Al-Baqarah. Alhamdulillah saya ada dapatlah beberapa sanad Al-Fatihah. Jadi saya ijazahkan kepada anak murid saya, Kemudian kita sambung dengan surah Al-Baqarah dan dijangka habis 5 tahun. Jangka habis 5 tahun. Sebab sebulan kita boleh dapat 2 bulan satu juzuk. 2 bulan satu juzuk. Jadi kalau 30 juzuk kalilah 60 bulan. 60 bulan berarti 5 tahun lah. Saya siap doa semua, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan semua istiqamah untuk habiskan. Dia orang semangat, alhamdulillah, saya pun semangat lah. Nanti insyaAllah. Saya pun rasa tak kurang juga untuk Gemenur Iman, ada tadarus juga kan, ada apa nama, khalaqah Al-Quran kan.
InsyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah Allah berikan kebaikan kepada kita semua insyaAllah. Okey, ya terima kasih yang mengikuti di Radio IKIM hari itu kan, hari Jumaat. Okey, dan ulangannya hari Ahad pukul 8 pagi. Tentang, saya bawakan tentang kisah Raja Tubak kan, Raja Tubak. Saya dah kongsikan tentang Raja Tubak kan sebelum ni pada sahabat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila tajuknya, asal tajuk, saya dapat tajuk, tukar tajuk pagi tu je. Bukan, nak bersiaran tu je dapat tajuk yang baru. Asal tajuk adalah Selamat Datang Rabiul Awal. Tapi Ustaz Zul kata macam awal sangat, masih belum Rabiul Awal lagi. Jadi kita tukarlah tajuk pagi ni. Tukar tajuk. Okey. InsyaAllah. Tajuk apa? Dia Rasul Allah. Dia boleh kita maknakan dua. Dia Rasulullah, itu ayat penyata tentang Allah SWT. Dia yakni Nabi SAW adalah Rasulullah. Tapi kalau kita berhenti dia Rasul Allah, itu berbeza. Berbeza. Macam kita kata orang yang pandai bercakap dengan orang yang pandai bercakap. Beza tak? Orang yang pandai bercakap dengan orang yang pandai bercakap. Kan dua-dua sama kan, cuma ada berhenti, ada koma kan. Orang yang pandai bercakap, semua orang mungkin pandai bercakap. Tapi orang yang pandai bercakap, dia lain. Okay. Jadi dia Rasulullah, okay. Ayat penyata dia Rasulullah. Tapi kalau kita dia Rasul Allah, bermaksud dia Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kiriman Allah. Macam tu, berbeza kalau kita sebut dia Rasulullah. Sama je sebenarnya tapi ada makna yang kita boleh bunyi sama je tapi kita boleh lebih dalam kalau kita kata dia Rasul Allah. Dia Rasul Allah. Okey, insya-Allah. Tu makna yang berbeza. Okey. Kita sambung pada sahabat Nabi SAW yang seterusnya, surat 111, iaitu Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Okay. Beliau merupakan juru cakap Rasulullah SAW. Okay. Selain daripada Ja'far bin Abi Talib, dia menjadi juru cakap ketika itu dalam perdebatannya dengan ataupun ketika Amr bin Al-As cuba mempengaruhi Raja Najasyi untuk mengembalikan umat Islam balik ke kota Mekah bagi menyambung siksaannya ataupun nak diseksa. Ketika itu yang menjadi jurucakap kepada orang Islam yang mendapat perlindungan di negara Habsyah itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Okey. Adik-adik dengan Sayyidina Ali, cuma saya tak sempat kajilah adakah seibu sebapa, wallahu alam. Tapi kalau kita lihat nama Abu Talib yang pakcik Nabi yang tak beriman kan, yang wafat dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, walaupun ada pendapat kecil nyatakan, nanti insya-Allah saya cuba sharekan. Tapi tak boleh di umum lah, kalau umum nanti mungkin akan timbul polemik ataupun perbahasan ataupun perdebatan. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Abu Talib telah beriman dan menyembunyikan keimanannya. Menyembunyikan keimanannya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang kita tahu adalah Abu Talib dia tidak beriman kan. Okey, tak apa, kita pegang tu pun tak salah sebenarnya, boleh. Sebab ayat Allah yang turun, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang engkau sayang, tetapi yang memberi hidayah hanyalah Allah, kepada siapa yang Allah kendaki. Kita sebut tentang tu kan. Jadi nama betul Abu Talib adalah Imran bin Syaibatul Hamdi. Sebab Abdul Muttalib nama betul dia adalah Syaibatul Hamdi kan. Jadi nama betul Imran. Kenapa Abu Talib? Kerana anak pertama Imran ini adalah Talib nama dia. Talib. Jadi gelarannya Abu Talib. Macam tu istilahnya Abu Talib. InsyaAllah. Macam Abu Bakar pula. Kita dah tahu kan Abu Bakar. Bakrah ni adalah unta muda yang kuat, yang lasak. Okay, jadi Abu Bakar ni dinisbahkan dia kepada unta muda yang kuat, lasak, sebagaimana dirinya yang sentiasa cergas, produktif, agresif kan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Okay.
Ada riwayat juga kata Abu Bakrah ni Bakra Bukra asal kalimahnya, iaitu awal pagi. Sebab dia mengawinkan anaknya dengan Rasulullah SAW, iaitu Aisyah yang usianya di awal pagi. Jadi Abu Bakar tu adalah Abu Bukrah. Bukrah ni di awal pagi, lepas subuh macam tu, tu dia panggil Bukrah. Bukratau wa asila kan dalam Al-Quran. Okey, insya-Allah. Okey, jom kita masuk. Thabit bin Qais, dia merupakan jurucakap Rasulullah SAW. Kemudian dia bersama-sama dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud dan peperangan-peperangan penting selepas itu. Ketika peperangan menentang Nabi palsu, ini zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara perkara pertama yang Sayyidina Abu Bakar buat adalah Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan juga Nabi palsu dalam peperangan Al-Yamamah namanya. Okay. Dia memegang bendera Islam dan membaluti badannya dengan kain kafan dan berniat untuk mati syahid. Betul, bagaimana sahabat yang memang mengimpikan syahid. Masuk dalam perang ya, memang mengimpikan syahid. Sebab itu orang-orang kafir, mereka berperang untuk kemenangan dan mereka sangat takut kepada kematian. Tentera Islam masuk perang adalah untuk syahid dan menang. Untuk syahid dan menang. Okay. Adakah ni bunuh diri, Zat? Tak. Mereka mempertahankan diri. Kemudian Allah SWT, mereka mempertahankan Islam. Dan mereka sangat mengimpikan mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dalam peperangan. Okay. Dia baluti badannya dengan kain kafan. Dia dah siap-siap dah. Balut dengan badan dengan kain kafan, masuk dalam perang. Memang pergi perang untuk mati syahid. Pergi perang untuk mati syahid. Samalah dengan ulama-ulama yang hebat kan. Dulu kita lihat ulama-ulama ni serbannya besar-besar sebenarnya. Okay. Kenapa serbannya besar-besar? Sebab itu adalah kain kafan. Anda kata dia mati, serbannya tu terus boleh dibuat kain kafan. Kain kafan. Okay. Kenapa mereka meletakkan serban besar atas kepala? Mereka ni setiap hari akan menjunjung kain kafannya ke mana saja dia pergi. Lagi-lagilah yang para alim ulama, kadang-kadang dia qadi yang akan menjatuhkan hukum pada masyarakat, menjatuhkan hukum ataupun memberikan hukum. Jadi bila dia memberikan hukum, dia akan berhati-hati sebab di atas kepalanya ada kain kafan yang sentiasa dibawa, yang sentiasa mengingatkan dia pada kematian. Sebab itulah ulama-ulama dulu kita lihat serbannya semua besar-besar. Sultan Muhammad Al-Fatih, sebenarnya semua besar-besar kan. Itu disebut tentang tu. Kerana mereka membawa kain kafan insya-Allah. Itu disebut tentang kisah seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Okey, kita sambung pada seterusnya. Allahumma salli alaihi. Okey, iaitu sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Beliau memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta yang pertama dihantar oleh Nabi SAW ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk-penduduk Madinah. Okay. Tapi kalau ketika itu Mus'ab dia tak datang seorang. Mus'ab ditemani oleh pembantunya namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah yang menjadi pembantu kepada Mus'ab bin Umair. Okay. Ketika mendengar ucapan Mus'ab, walaupun kedatangannya adalah untuk mengusir Mus'ab asalnya, untuk mengusir Mus'ab asalnya. Suatu malam dia membaca sepotong ayat Al-Quran dan datang para malaikat yang memenuhi ruangan angkasa untuk mendengar bacaannya. Okey. Nah, siapa yang baca Al-Quran ni? Usaid bin Khudair. Bila di satu malam dia baca Quran, dia dah Islam, asalnya nak mengusir tapi dia masuk Islam. Tapi bila dia belajar tentang Al-Quran, satu malam dia baca Al-Quran, malaikat datang. Sebab itu dia sebut ada awan yang berbentuk payung di atasnya. Iaitu dan dihiasi dengan lampu-lampu yang bermengelapan ketika dia sedang membaca Al-Quran. Bila ditanya kepada Nabi SAW, dan Nabi berkata itu adalah malaikat, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi rupanya malaikat dengar dia baca Quran, dan malaikat ni duduk di angkasa, di angkasa, di langit, membentuk macam awan, berkelip-kelip, macam ada bintang pada awan tersebut. Rupanya malaikat berkumpul untuk mendengar bacaan
Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Okey. Sebab itu dia ni gelarannya adalah Al-Kamil. Gelarannya Al-Kamil. Maksudnya orang yang sentiasa dalam kebaikan Al-Kamil. Orang yang sentiasa dalam kebaikan. Okey. InsyaAllah. Dia Allahumma salli alaihi macam Nabi Daud AS kan. Nabi Daud AS adalah Nabi yang mempunyai bacaan yang merdu. Bacaan yang merdu. Kalau kita lihat Allahumma salli alaihi tidak Nabi kata Nabi SAW dalam hadis, tidak Nabi diutus ini melainkan memiliki wajah yang tampan dan suara yang merdu. Jadi semua para Nabi dan para Rasul ni suaranya merdu lah. Okay, wajahnya tampan. Wajahnya tampan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Nabi Daud ni diberitakan bahawa bila dia membaca kitab Zabur, okay, air berhenti mengalir dan burung-burung berhenti terbang. Al-Auza'i meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir. Disebut bahawa Daud diberikan suara yang indah, yang tak pernah diberikan oleh seseorang pun selain daripadanya. Bahkan burung-burung dan binatang-binatang buas mengelilinginya sehingga mati kelaparan dan sungai berhenti mengalir. Maksudnya binatang buas ni dan binatang-binatang lain, bila Nabi Daud baca Quran, bila Nabi Daud baca kitab Zabur, burung-burung dan binatang buas berhenti dan mengelilinginya. Okay, dan ada di kalangan binatang buas tu yang mati kelaparan. Sanggup tunggu. Sebab walaupun lapar, walaupun dah sampai kebuluran dah, sanggup tunggu sebab terhibur dan suka mendengar Nabi Daud AS membaca Al-Quran. Air yang mengalir, sungai yang mengalir berhenti mengalir. Burung-burung yang berterbangan berhenti dan mendengar bacaan Nabi Daud AS. Ada seorang sahabat Nabi SAW juga namanya Usaid bin Khudair juga, bila dia membaca Al-Quran suaranya sangat merdu, okay, sehingga para malaikat semua berkumpul membentuk seperti awan di langit, okay, yang dihiasi dengan lampu-lampu kelip-kelip. Okay. Rupanya itu adalah para malaikat yang berkumpul untuk mendengar bacaannya. Masya Allah, Usaid bin Khudair. Okay, sebab itu kita kalau baca Quran kena memperelokkan bacaan kita, walaupun tak jadi macam qari kan, tapi sekurang-kurangnya kita kena baca dengan suara, dengan irama yang menarik, yang menarik, insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya kita bicara tentang seorang sahabat Nabi yang masyhur. Saya rasa tak payah panjang sangat sebab kita pun dah kenal. Siapa dia? Adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan antara sahabat yang terawal masuk Islam. Maksudnya bila Abu Bakar masuk Islam, on the way nak balik Umar, dia cari sahabat-sahabatnya untuk diislamkan, dan antara yang awal masuk Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kita kenal Abdurrahman bin Auf dengan apa? Dengan kekayaan dia. Tapi kita tak kaji bagaimana dia berinfak, bagaimana dia berinfak. Tak silap saya 313 tentera Badar, kalau ada yang syahid dia akan berikan kepada balunya ataupun isterinya. Setiap seorang Badar, ahli Badar ni akan diberikan 4,000 dirham. 4,000 dirham. Okey, 4,000 dirham banyak 4,000 dirham banyak. Jadi diberikan kepada mungkin sekarang ni kalau 4 kali 12. Satu dirham ni lebih kurang sebab dia perak kan, RM12. 4 kali 12 berapa? 48 48,000 lah seorang, lebih kurang 48,000 seorang. Maksudnya Allahumma salli setiap orang akan, setiap ahli Badar kali 313, berapa banyak Okey. Beliau antara yang diberi berita gembira dengan syurga, iaitu al-mubasyirin bil jannah. Bukan kita selama ni orang yang dijamin syurga, 10 sahabat yang dijamin syurga. Memang mereka semua masuk syurga, tapi sebenarnya penggunaan perkataan dijamin tu tak. Sebab Nabi tidak boleh menjamin seseorang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang Nabi boleh adalah Nabi doakan saja. Yang Nabi doakan saja untuk dia masuk syurga. Terpulang kepada Allah untuk memasukkan di dalam syurga ataupun tidak. Kalau Nabi boleh menjamin seorang itu masuk syurga, pastilah Nabi terlebih awal menjamin pakciknya Abu Talib untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam kisah Talha bin Ubaidillah yang membongkokkan badannya untuk Nabi naik di atas batu yang besar tu. Nabi bersabda, aujaba Talha, wajib atas Talha syurga, bukan jaminan kepada itu. Cuma dia kata dengan perbuatan Allah SWT, Talha bin Ubaidillah tu wajiblah atasnya syurga. Macam tu. Dengan perbuatannya tu, wajiblah atasnya syurga. Itu doa juga daripada Nabi SAW kepadanya. Okey, sebut tentang tu. Okey. Dan antara mufti yang paling dipercayai oleh Nabi SAW. Mufti ni maksudnya apa? Mufti, fatwa asal kalimahnya. Jadi bila mufti ni maksudnya orang yang memberikan fatwa. Itu okey. Beliau menyertai rombongan hijrah pertama ke Habsyah dan hijrah ke Madinah, ahli perniagaan yang berjaya dan paling banyak menginfakkan hartanya untuk Islam. Kita kenal. Tapi bila disedarakan ketika mana hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ni dengan seorang sahabat yang juga businessman, namanya Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi'. Jadi Sa'id bin Rabi' ni ketika tu ada beberapa perniagaan yang sedang majulah di Madinah. Lalu Sa'id kata, wahai saudaraku, Allahumma salli alaihi Abdurrahman bin Auf dia kata, aku ada beberapa perniagaan yang sedang maju. Kamu pilihlah perniagaan mana yang kamu nak, saya akan aku berikan kepada kamu. Bukan bagi share 15%, 30%. Tak, bagi 100%. Bukan share, bagi syarikat-syarikat tu sekali. Tukar nama apa semua, bagi kepada Abdurrahman bin Auf. Apa jawapan Abdurrahman bin Auf? Terima kasih, dia kata. Tak apalah sahabat, dia kata. Yang penting kamu tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana pasar. Okay. Apa yang dibuat oleh Abdurrahman, apa yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf daripada kosong itu sampai dia boleh jadi kaya raya balik semula? Kan, ialah dia menjual tali kekangan unta, tali pengikat unta. Rupanya orang-orang Madinah ni, orang-orang Madinah, dia jual unta tanpa tali. Jual unta tanpa tali. Okay. Jadi Allah SWT macam mana nak bawa balik kan? Macam nak bawa balik, nak akhirnya bawa balik. Ada pun tali yang sekadar untuk yang orang Arab pakai tu, yang lilit hitam pada kepala tu, yang dipanggil igal. Igal tu asal kalimahnya adalah iqal. Iqal tu berasal dari kalimah aqlun, akal. Akal ni suatu yang mengikat, suatu yang mencegah. Jadi akal, suatu yang mencegah kita daripada apa dia? Hilang kesempurnaan sebagai manusia yang paling sempurna atau makhluk yang paling sempurna. Itu namanya akal. Bukan akal A-K-A-L, A-K-A-L, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita jadi aklun. Aklun ni maksudnya adalah makanan. Aklun adalah makanan. Sebab itu orang Melayu kita ni akalnya makan aja kan. Nak buat ceramah Maulid Rasul, mesyuarat lah ni apa, jantan kuasa masjid. Kita nak makan dulu ke ceramah dulu makan dulu ke ceramah dulu Orang tu kata kalau kita makan dulu baru ceramah, nanti orang balik. Ustaz ceramah dah tak ada orang nak dengar. Okay, seorang pula cadang, dia kata kita ceramah dulu baru makan. Nanti kalau ceramah ustaz panjang pula sampai pukul 11. Takkan nak makan malam pukul 11. Nanti dia orang balik juga bila dia orang lapar. Macam mana Akhirnya setuju, ustaz ceramah, kita orang makan. Ustaz ceramah, kita orang makan. Okey. Kan, itu yang jadi macam tu. Sebab kita fikir pasal makan je. Okey. Terpaksa tulis di poster, ceramah Maulid Rasul. Jamuan disediakan. Jamuan disediakan. Terpaksa tulis sebab kita ni kalau tak ada makanan tak boleh datang gitu. Tak nak datang gitu Sebab tu kita panggil akal. Akal ni aklun, makanan. Kalau aklun, ain qaf lam maksudnya cegah, tegah, itu maksudnya Jadi bila jual unta, dia berikan yang lilitan tu je untuk sarung di lutut unta. Jadi igal maksudnya untuk menghalang unta daripada meeting makan. Okay. Mencegah unta daripada dia bangun. Dia bangun dan berlari. Okay. Tapi nak bawa balik rumah macam mana? Jadi kena ada tali. Okay. Jadi Abdurrahman bin Auf, dia bermula daripada kosong di pasar Madinah tu, dia jual tali unta je.
Dia jual tali unta je. Akhirnya dia jadi kaya raya. Bukan sekadar kaya raya, dia boleh memecahkan monopoli perniagaan di pasar-pasar Madinah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sebelum ni pasar-pasar Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Okey, oleh kerana kebijaksanaan dia, kehebatan dia dan ilmunya dalam bisnes kan, sehingga kan dia boleh memecahkan monopoli ekonomi orang-orang Yahudi di pasar-pasar Madinah. Itu yang sepatutnya kita ambil, macam mana dia boleh berjaya. Bukan kita fikir tentang kekayaan dia je, kekayaan dia. Okey, tersebut tentang tu insya-Allah. Kemudian yang paling kita kena ambil dan kita kena tiru adalah yang paling banyak menginfakkan hartanya untuk Islam, Abdul Rahman bin Auf. Nabi SAW bijak. Sebab itu bila sampai ke Madinah, Nabi ni dekat Mekah dia tak boleh nak terjemah semua ni sebab kekangan, halangan. Sebab itu hijrah untuk lebih maju. Untuk lebih maju. Sebab itu Nabi hijrah ke Madinah. Okey. Sampai di Madinah, Nabi persaudarakan dengan Allahumma SWT kaum Ansar, Muhajirin yang Ansar disaudarakan. Nabi sebenarnya telah membahagikan, kalau kita bincangkan, membahagikan sahabat-sahabat ni kepada 8 golongan sebenarnya untuk dokong Islam. Antaranya adalah Nabi dah train dah, bila sampai ke Madinah, Nabi dah train dah siapa orang yang akan jadi pemimpin selepas Nabi SAW. Nabi dah latih dah. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, antaranya Umar Al-Khattab, antaranya Osman bin Affan, antaranya Ali bin Abi Talib, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, antaranya siapa lagi? Itu ada pemimpin-pemimpin yang Nabi SAW telah train dia untuk jadi pemimpin. Sebab itu kalau kita lihat sahabat-sahabat yang memang Nabi angkat jadi dia pemimpin dan ataupun diangkat oleh umat Islam selepas kewafatan Nabi, adalah sahabat-sahabat yang tak banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sebab mereka ditarbiah untuk jadi pemimpin. Jadi sahabat-sahabat yang diberi ilmu siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Siapa dia? Abu Hurairah yang tak ada rumah, yang tinggal bersama Nabi SAW. Dia dapat rumah pun di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peperangan Al-Qadisiyah, perang dengan Parsi. Barulah dia dapat rumah. Ketika itu dia menangislah sebab dia tak pernah ada rumah sejak dia masuk Islam. Kan, dia pun tinggal bersama Nabi SAW, susah senang bersama Nabi. Akhirnya dapat rumah sendiri. Okey. Siapa lagi? Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik yang menginfakkan dirinya untuk menjadi khadam Nabi SAW. Siapa lagi? Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari satu hari dia minta untuk jadi gubernur kan, untuk jadi pemimpin. Nabi kata, innaka dha'ifun. Aku lihat kamu lemah wahai Abu Zar. Okey, dan Nabi tak biarkan macam tu, Nabi beri dia ilmu. Akhirnya pemimpin tertinggi Madinah pun, Abu Bakar As-Siddiq ke siapa ke panglima perang ke, bila mereka akan merujuk kepada Abu Zar Al-Ghifari. Sebab Abu Zar Al-Ghifari antara sahabat yang Nabi berikan hadis yang banyak, ilmu. Iaitu Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Zar Al-Ghifari ni Allahumma salli Nabi angkat martabatnya di kalangan masyarakat walaupun dia miskin tak ada harta, tapi Nabi beri dia ilmu dan akhirnya jadi rujukan masyarakat. Okey, betul okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Itu jugalah sebenarnya hikmah. Kita kadang-kadang fikir bila Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Nabi SAW, okey, dalam usia yang terlalu muda sangat, umur 6 tahun, dan Nabi bersama dengan Aisyah ketika umurnya 9 tahun. Itu pun bukan 9 tahun. Nabi kahwin dengan Aisyah bukan kerana nafsu. Bukan kerana nafsu. Itu adalah perintah Allah sebenarnya. Kalau dirujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab Nabi nak menyikat rambut pun Nabi tunggu perintah daripada Allah. Sikat rambut ni. Sikat rambut. Kalau sikat rambut ke belakang dan biarkan dia mengurai macam orang Yahudi. Kalau belah tengah pula ataupun belah tepi macam orang musyrik. Nabi nak ikut mana satu ni? Nabi mula-mula ikut orang Yahudi. Maksudnya Nabi tak sikat pun rambut. Okey, Nabi biarkan menghurai. Tapi bukanlah kusut, masai tak. Rambut Nabi kan ikal bergelombang. Yang hanya disela dengan tangan macam ni. Dah boleh tersusun rapi dah rambut Nabi SAW. Okey.
Disebut dalam kitab Syama'il bab rambut Nabi SAW, Nabi menunggu perintah. Sampailah Nabi menunggu perintah dan Nabi menjalin rambutnya kepada dua bahagian, kiri dan kanan, dan bagi dia akan memulakan menyikat pada bahagian kanan terlebih dahulu. Kan kita sebut tentang tu kan. Hatta sekecil itu pun Nabi tunggu perintah. Lagilah benda-benda besar macam ni kan. Lagi-lagi benda besar nak kahwin dengan Aisyah. Walaupun yang kita kata yang menawarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar As-Siddiq nak nasab keturunannya bersambung dengan nasab keturunan Nabi SAW. Sebab itulah dia mengawinkan Aisyah anaknya dengan Nabi SAW dalam usia yang kecil. Sebenarnya hikmah yang paling besar sekali adalah, kalau sahabat-sahabat lain, dia boleh meriwayatkan hadis ataupun menceritakan tentang keadaan Nabi SAW di luar rumah. Okay. Tapi siapa yang boleh cerita keadaan Nabi, akhlak Nabi dalam bilik air, kemudian Allah SWT, siapa yang boleh ceritakan akhlak Nabi dalam bilik tidur, siapa yang boleh ceritakan akhlak Nabi dalam rumah? Isteri-isteri Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi SAW. Kemudian isteri-isteri lain kan usianya lebih tua daripada Nabi SAW. Lebih tua daripada Nabi SAW. Ada yang bawah, tapi dah berusia lah. Yang umurnya tak panjang. Ada yang 54 tahun, ada yang 63 tahun kan. Jadi siapa yang boleh cerita tentang dalam rumah Nabi SAW, dalam tandas, mandi bersama, kemudian Allah SWT macam mana akhlak Nabi dalam bilik tidur kan. Yang sahabat tak boleh masuk dalam tandas, yang sahabat tak boleh masuk dalam bilik tidur, Aisyah. Sebab itulah Aisyah dikahwini oleh Nabi SAW dalam usia yang kecil, supaya dia hidup lama ni sampai zaman tabi'. Sampai zaman sahabat yang tak jumpa Nabi SAW. Jadi Aisyah boleh ceritakan tentang Nabi SAW dalam rumah, dalam bilik tidur, dalam tandas. Itu hikmah yang paling besar sebenarnya. Kenapa Aisyah Allah kahwinkan Nabi SAW dengan Aisyah dalam usia yang kecil. Sebab itu kita tahu kan. Kita pun dah rujuk kan yang lepas. Okay, bahawa Aisyah ni bersama Nabi SAW pun bukan hijrah ke Madinah. Nabi hijrah dulu. 3 hingga 4 bulan baru Nabi panggil Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Uraikid kan Amir bin Fuhairah. Untuk Amir bin Fuhairah tak silap. Untuk jemput Asma, jemput Aisyah ke Abu Quhafa, bapa Abu Bakar As-Siddiq, untuk datang ke Madinah. Okay. 3-4 bulan selepas tu. Selepas 3-4 bulan, Aisyah bila sampai ke Madinah, dia tak terus duduk rumah Nabi SAW yang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Aisyah masih duduk di rumah yang disediakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berapa lama? 7 bulan. Yalah, kalaulah Nabi SAW ni macam kita ni kan, dah kahwin, dah halal lah, apa pula kan? Apa nak duduk dengan ayah lagi? Main duduk sini rumah kan? Rumah telah disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ni, Masya Allah. Kan, main duduk serumah, bilik lagi kan? Tapi tak kan? 7 bulan bila Nabi dah ada rumah sendiri, dibangunkan oleh para sahabat sebelah masjid Allah SWT, sebelah Masjid Nabawi itu, barulah Aisyah tinggal bersama Nabi SAW. Sebab itu kita kena jernihkan pemikiran kita. Dan kita kena jadi orang yang berilmu lah, supaya kita dapat membahaskan, kita dapat menerangkan kepada sahabat-sahabat kita kan. Allahumma salli untuk nak menolak semua dakwaan yang kadang-kadang mereka nak petikai tentang Nabi SAW kahwin dengan anak yang kecil. Orientalis Barat pula dia ada kata, kenapa Aisyah tidak boleh memberikan zuriat kepada Nabi SAW? Kenapa? Sebab dia kata alat kelamin ataupun dipanggil peranakan Aisyah ni dah rosak sebab bersama dengan lelaki dewasa. Sebab itulah Aisyah tak boleh beri zuriat pada Nabi SAW. Okay. Allah, bukan Aisyah seorang yang tak boleh beri zuriat pada Nabi SAW. Isi-isi lain pun tak boleh. Adakah alat
peranakannya rosak, kan? Tak, itu sebenarnya adalah dakwaan yang nak merendahkan ataupun nak menghina Nabi SAW. Okey, insyaAllah macam tu Okey, jadi Abdul Rahman bin Auf ni antara 7 golongan tu adalah Nabi teruskan mereka ni jadi ahli perniagaan yang hebat dan Nabi nak infak mereka ni untuk bantu Islam. Itu Nabi persaudarakan dengan orang businessman juga. Okey, kita sebut tentang tu. Kalau kita rujuk dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, surah An-Nur. Kalau siapa nak join saya punya kelas tahsin Al-Quran dan juga tadabbur surah An-Nur setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 9 sampai pukul 10.30 malam, bicara tentang surah An-Nur. Surah An-Nur ni penting Sebab itu Allah mulakan dengan suratun anzalnaha wa faradna alaiha. Satu surah yang kami turunkan dan kami fardukan. Banyak hukum-hukum kat situ. La yankihu illa zaniyatan, kan? Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah, kan? Ayat ni sebenarnya asbabun nuzul dia orang-orang miskin muhajirin, mereka ni nak kahwin dengan surah An-Nur, ya betul. Mereka nak kahwin dengan orang perempuan-perempuan Madinah yang melacurkan diri itulah, yang pelacur, sebab kebanyakan pelacur Madinah ni orang-orang kaya. Jadi dengan harapan bila orang-orang miskin muhajirin ni bila berkahwin dengan perempuan-perempuan yang Madinah ni, dia akan jadi kaya lah, boleh menampung kehidupan dia. Allah turunkan la yankihu, tidak boleh dikahwini, kan, ataupun tidak dikahwini melainkan penzina itu tidak mengahwini melainkan penzina perempuan dan orang musyrik. Okey, betul. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ayat kedua. Ayat yang ketiga. Dan Allah haramkan itu atas orang-orang mukmin. Okay. Asbabun nuzul yang kedua, orang-orang muhajirin ini yang kaya-kaya pula, dia nak kahwin dengan perempuan-perempuan Madinah yang ni dengan tujuan nak tarik dia supaya dia ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta-hartanya nanti semua itu boleh membantu Islam. Jadi akhirnya Allah turunkan ayat ni, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah haramkan itu atas orang-orang mukmin. Tak boleh kahwin dengan tujuan tu walaupun niatnya baik, Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah Abdul Rahman bin Auf. Jadi nak cerita pendek je, terpanjanglah pula. Okey, tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat info tambahan tentang siapa Abdul Rahman bin Auf. Okey, siapa Abdul Rahman bin Auf, insya-Allah. Seterusnya boleh yang kita sambung dengan sahabat seorang ni namanya Abu Jabir. Abu Jabir ni nama dia adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Okay. Haram kat sini bukanlah haram tak boleh Haram kat sini maksudnya adalah hormat. Kenapa Allah haramkan arak pada kita? Allah nak jaga kehormatan akal kita. Kenapa Allah haramkan zina pada kita? Allah nak jaga kehormatan zuriat keturunan kita. Kan? Kenapa Allah haramkan ni? Allah nak jaga kehormatan kita selaku manusia. Jangan kita jadi macam binatang. Kan? Kenapa Allah haramkan pendedahan aurat? Kan? Sebab Allah tak nak macam kita binatang. Binatang telanjang bulat, takkanlah manusia yang ada akal nak telanjang bulat. Sebab itu Allah haramkan orang yang mendedahkan aurat. Itu sebenarnya. Jadi haram ni maksudnya hormat. Bukanlah haram ni nak kongkong kita. Haram ni hormat. Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Adakah Masjidil Haram tak boleh masuk? Kan? Bulan Muharram, bulan yang dihormati dan diharamkan berperang. Sebab itu namanya bulan Muharram. Jadi haram tu maksudnya hormat. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi Abdullah bin Amr bin Haram, dia adalah bapa kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kalau nama Jabir bin Abdullah Al-Ansari popular, kan? Ini ayahnya, namanya Abu Jabir. Gelarannya lah. Ataupun nama betulnya Abdullah bin Amr bin Haram. Okey. Beliau adalah antara 70 orang yang berbai'ah dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang pertama kan 12 orang, kan. Kemudian yang kedua 70
2 orang, 70 lelaki, 2 wanita. Okey, 2 wanita. Okey. Kemudian beliau dilantik sebagai naqib oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk Madinah. Abu Jabir ni. Okey. Beliau berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan Uhud dan akhirnya mati syahid dalam peperangan tersebut. Okey. Ada kisah sebenarnya. Okey. Allahumma salli alaihi. Dalam peperangan Uhud, bila dia merasa dia akan mati syahid, dia menyeru anaknya Jabir. Dia panggil anak Jabir dan berkata, wahai anakku, dia kata, selepas Allah dan Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku sayang. Okay. Dan dia kata, tolong lunaskan hutang ayah, sebab dia ada hutang, tolong lunaskan hutang ayah dan jagalah adik-beradik kamu dengan baik. Jagalah adik-beradik kamu dengan baik. Jadi dia berwasiat dulu pada anaknya Jabir bila dia dalam peperangan Uhud yang sangat dahsyat tu, dan bila dia merasakan dia mungkin akan mati syahid dalam peperangan tu, dia berseru dan panggil anaknya Jabir, wahai Jabir, selepas daripada Allah dan Rasulnya, engkaulah orang yang aku paling sayang. Okay. Jadi tolong lunaskan hutang ayah dan jagalah adik-beradik kamu dengan baik. Okay. Ini Abu Jabir ataupun Abdullah bin Amr bin Haram. Bin Haram, insyaAllah. Itu. Okey, seterusnya Amr bin Jamuh. Beliau merupakan adik ipar kepada Abdullah bin Amr. Adik ipar kepada Abdullah bin Amr. Memeluk Islam kerana mendapat hidayah setelah patung berhala yang dianggap berkuasa itu ditemui dalam lubang najis manusia bersama bangkai seekor anjing. Jadi berhala yang disembah tu, tiba-tiba satu hari dia terjumpa berhala tu dalam lubang najis bersama bangkai anjing, kan. Jadi kat situ terbuka hatinya. Dia kata kalaulah dia berkuasa, kan, kenapa tak boleh hindarkan diri daripada tempat yang najis ni. Kemudian ada bangkai anjing pula. Ketika itulah dia dapat hidayah, akhirnya dia meninggalkan penyembahan berhala dan masuk Islam. Okey. Dia memeluk Islam di tangan baginda SAW. Dalam peperangan Badar, tatkala peperangan Badar tercetus, dia sangat teringin untuk turut serta. Walaupun sebenarnya usianya telah lanjut. Ketika mana sampai di Madinah, umur dia 60 tahun. Berarti 7 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Kalau Nabi sampai di Madinah, umur Nabi 53 kan. 53, dia dah 60 tahun dah sampai ke Madinah. Sampai Madinah dah 60 tahun dah. Perang Badar ni peperangan berlaku pada tahun pertama kan. Nabi hijrah ke Madinah. Tahun kedua. Tahun kedua sebab tahun kedua tu adalah tahun yang difardukan berpuasa. Jadi Badar ni berlangsung ketika mana baru kali pertama sahabat-sahabat berpuasa. Seperti itu dia berlaku pada 17 Ramadan. Jadi tahun kedua. Okay. Jadi ketika tu 62 tahun dah. 62 tahun dah kira warga emas dah kan. Okey. Kemudian tambahan pula kakinya cacat, kakinya tempang. Namun diberi keinginan oleh Nabi SAW untuk tidak pergi berperang. Bila peperangan Uhud berlaku, Amr bin Jamuh tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Dia tetap mahu turut serta dalam peperangan kerana keinginannya untuk syahid dan syurga Allah. Di dalam peperangan tersebut, mulutnya tidak berhenti mengatakan, saya mahu syurga, saya mahu syurga, saya mahu syurga. Dan akhirnya dia mendapat apa yang didambakan, iaitu syahid. Okey. Siapa Amr bin Jamuh ni? Siapa Amr bin Jamuh ni? Okey. Amr bin Jamuh ni adalah bapa kepada Muaz bin Amru. Siapa Muaz bin Amru? Kan ada dua orang, kita ingat tak? Allahumma SWT. Saya kongsi dalam kehidupan para sahabat. Ada dua orang yang membunuh Abu Bakar. Astagfirullahaladzim. Yang membunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dua anak muda. Siapa dia? Yang pertama namanya Muaz bin Amru. Yang kedua adalah Muaz juga, ataupun ada riwayat kata Muawiz bin Afra. Okay. Muaz bin Amru ni umurnya 14 tahun.
Muawiz umurnya 13 tahun. Jadi anak remaja 13 tahun tu, okey, dalam peperangan Badar, Abu Jahal pula dalam peperangan Badar sebab dia pemimpin tertinggi musyrikin Quraisy di Mekah. Jadi dia ni dalam peperangan Badar, dia nak juga join peperangan Badar sebab dia kata jom kita pergi perang ni, sebab dia kata dah dah lama tak pukul orang ni, dah lama tak pukul orang. Sebab semenjak orang Islam berhijrah ke Madinah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ni dia tak dia nak pukul siapa dah, tak ada nak siksa siapa kan. Jadi sebab itu dalam peperangan Badar, ni memang Allah kumpulkan semua pembesar-pembesar Quraisy ni, dan Allah yang Allah telah tutup pintu hatinya tu, Allah matikan semua di peperangan Badar. Sebab itu ramai di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy Mekah yang terkorban dalam peperangan Badar. Okay. Mereka ni sangka, kita boleh menang sebab 1000 tentera lawan 313. Kan? Dia ingat boleh menang. Sebab itu okey, jom. Aku pun dah lama tak pukul orang ni, dia kata. Jom kita pergi Badar, kita nak hancur nak pukul orang Islam ni. Okey. Jadi walau macam mana pun Abu Jahal ni dibentengi ataupun dikelilingi oleh 10 lapis manusia, 10 lapis tentera musyrikin. Maksudnya Mu'az bin Afra dengan Mu'az bin Amru bin Jamuh. Bukan Al-Jamul, bin Jamuh. Jim alif mim waw ha Jamuh. Okey. Ya betul, insya-Allah. Okey. Allahumma salli 10 manusia yang benteng dia. Ketika mana Allahumma salli, ada kisah dalam Hayatus Sahabat ni. Kisah Allahumma salli, silakan Fatimah Osman. Okey. Allahumma salli, bila dua orang ni datang, Mu'az bin Amr datang kepada ketika tu Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, pakcik, boleh tunjuk tak mana Abu Jahal dalam peperangan Badar ni? Kenapa? Saya datang ni nak bunuh Abu Jahal, dia kata. Tapi pakcik, diam-diam pakcik, jangan beritahu dengan kawan saya ni, yang Muawiz ni. Jangan beritahu dengan kawan saya Muawiz ni. Nanti dia pula yang orang pertama bunuh Abu Jahal. Tak nak, saya nak je orang pertama bunuh Abu Jahal. Lepas tu, tak lama tu datang pula Muawiz ataupun Mu'az bin Afra ni. Datang jumpa Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, pakcik boleh tunjukkan mana tak Abu Jahal dalam peperangan Badar? Mana Abu Jahal? Saya nak bunuh dia. Tapi pakcik jangan beritahu Mu'az, dia kata. Jadi saya nak orang yang pertama yang bunuh. Jadi dua orang sahabat ni. Dua orang anak muda, umur tingkatan 2, 1, tingkatan 1 seorang. Kalau Mu'az bin Amr ni tingkatan 2, 14 tahun. Kalau yang ni tingkatan 1. Nampak bayangan ni? Allahu Akbar, anak-anak muda zaman Nabi SAW. Okay. Bagaimana hebatnya tarbiyah Amr bin Jamuh, bapanya. Okay. Mentarbiyah anaknya. Dia ada 4 orang anak. Namanya yang pertama Khalad. Yang kedua Muawiz. Tapi bukan Muawiz bin Afra. Okay. Yang ketiga adalah Mu'az. Yang keempat adalah Abu Aiman. Ada 4 orang anak lelaki. Jadi bila Allahumma salli ala Muhammad, bila ni, jadi dia bila dia tunjukkan je, dua anak muda ni, kata Abdul Rahman bin Auf, macam anak panah yang dilepaskan daripada busurnya. Dia masuk ke tengah-tengah benteng tentera musuh ni, masuk satu-satu, tembus, sampailah dia dapat bunuh Abu Jahal. Dia dapat bunuh Abu Jahal. Itu Mu'az, dan yang pertama Mu'az bin Amr, yang kedua Mu'az ataupun Muawiz bin Afra, nama dia. Dia sebut tentang tu. Tapi yang menarik lagi, kalau kita lihat kisah Allahumma salli, ini saya bukakan sikit buku ni. Saya memang kalau saya tertarik dengan kisah ni sebenarnya. Kalau kita boleh dapat ambil pengajaran kan. Allahumma salli, ni. Okey. Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'az bin Al-Afra. Okey. Ustaz, muka surat berapa Ustaz? 266. Okey. Mu'az bin Afra dibunuh. Mu'az bin Afra dibunuh oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Bila tengok bapak dia kena bunuh dengan dua anak muda ni,
Ikrimah bin Abu Jahal bunuh Mu'az bin Afra. Jadi Mu'az bin Afra mati syahid yang umur 13 tahun tu. Yang Mu'az bin Amru ni dia tangan dia hampir putus. Tangan dia hampir putus. Yang melekat kulit je. Tulang dah dapat bercerai dah. Dengan daging pun dah bercerai. Dah tinggal kulit je. Jadi masa dia lari, dia nak beritahu Nabi SAW yang dia dah bunuh Abu Jahal. Tangan dia tu macam, yelah tangan dah tak ada tenaga lagi ataupun dah putus kan, dah mati tangan tu. Jadi bila masa dia lari tu, tangannya berbuai-buai macam mengganggu dia lari. Apa yang dia buat? Dia ambil tangan tu, dia sentak. Dia sentak, putus dan tinggalkan terus. Dan dia terus lari jumpa Nabi SAW dan dia beritahu yang dia dah bunuh Abu Jahal. Dia dah bunuh Abu Jahal. InsyaAllah umur 14 tahun. Umur 13 tahun dan 14 tahun InsyaAllah tu disebut dalam ni. Dalam Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dari sini kedua-dua anak itu melesat layaknya 2 ekor burung helang dan mampu membunuh Abu Jahal. Okey. Itu disebut tentang kan. Nampak Abdurrahman bin Auf. Okey. Tu kehebatan. Tu ayah dia. Anak dia lagi masya-Allah itu hasil tarbiyah anak atas tarbiyah ayah silakan Nurul Mustafa. Okey, hasil tarbiyah ayah namanya Amr bin Jamuh kan, bagaimana Allahumma salli alaihi dia nampak ayah dia pun maksudnya Amr bin Jamuh ni pun masya-Allah semangat dia macam semangat anak dia juga. Itu mana tumpah kuah kalau tak kena nasi kan. Bapak borek anak rintik kan. Jadi tapi bapak borek anak rintik ni yang positif lah. Mana tumpah kuah kalau tak ke nasi, tu pun yang positif. Ada juga yang tak positif sebenarnya. Okay. Dah lah berusia 60 tahun. Nabi dah kecualikan dia daripada pergi perang. Okay. Tak payah pergi perang sebab dah berumur kan. Dah tua dah. Kemudian kaki ni tempang pula. Kaki ni cacat, tempang. Lepas itu Nabi beri keringanan pada dia untuk tidak pergi berperang. Tapi dalam perang Uhud dia memang dah tak boleh dah. Perang Uhud dia kata tak boleh sabar. Perang Badar dia tak dapat pergi perang. Anak dia pergi. Perang Uhud dia kata tak boleh. Dia masuk dalam perang Uhud, mulut dia tak berhenti. Aku nak syurga, aku nak syurga, aku nak syurga. Akhirnya dia syahid dalam peperangan Uhud. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Banyak lagi kita nak bincang ni. Tapi saya rasa cukup sekarang tu kot. Perbincangan kita pada pagi ni insya-Allah. Saya pun ada kelas nak kena keluar di Bandar Sunway. Okay. Jadi saya rasa cukup sekarang tu pertemuan kita. Kita alhamdulillah walaupun kita bincang hari ni berapa orang sahabat. Thabit bin Qais, kemudian Usaid bin Khudair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Tadi ada tambahan tentang polemik ataupun tentang kenapa Aisyah Allah kawinkan dia dengan Rasulullah SAW ketika usianya masih muda, sebab dialah yang akan menceritakan kepada para tabi', para sahabat yang tidak menemui Nabi SAW tentang bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana hal keadaan Nabi SAW dalam rumah, dalam bilik air, dalam bilik tidur. Itulah okay, itu hikmah yang paling besar sebenarnya. Bukan kita fikir tentang kenapa Nabi kahwin dengan budak kecil umpamanya kan. Nabi kahwin bukan kerana nafsu, Nabi kahwin kerana perintah Allah SWT kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Okay, bagaimana kita selalu nak kaya macam Abdurrahman bin Auf tapi kita tak ikut bagaimana infak Abdurrahman bin Auf. Bagaimana susahnya dia mula daripada kosong sewaktu dia berhijrah ke Madinah kan. Kemudian kita bincang pula tentang Abu Jabir ataupun namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Okay. Bapa kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Okay. Kemudian kita bicara juga tentang sahabat Nabi Amr bin Jamuh. Ada ipar kepada Abdullah bin Amr tadi. Jadi Allahumma salli sebab bila ada ipar, Mu'az bin Amr ni adalah sepupu kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni. Okay. Bagaimana hebatnya tarbiyah seorang ayah kepada seorang anak, sehingga anak ni berani kerana Allah. Okay. Kemudian bagaimana tarbiyah Nabi SAW. Itu maksudnya legasi tu. Daripada Nabi SAW, tarbiyah Abdullah Amr bin Jamuh ni
Kemudian Amr bin Jamu ni tarbiyah anak-anak dia. Tarbiyah anak-anak dia. Tu hebat Lepas ni kita akan bincang dengan seorang sahabat namanya Habib bin Zaid. Dia adalah anak yang kecil tapi nak masuk perang. Masuk perang. Okey. Allahumma salli. Bila dia asyik nak minta perang, Nabi tak bagi. Tapi akhirnya Nabi kata, okeylah, kau masuk perang pegang bendera je. Tugasnya pegang bendera je lah. Dia sentiasa berada di sisi Nabi SAW. Tapi tugasnya pegang bendera Nabi SAW. Pegang bendera Nabi. Okey. Tapi nanti bila dia dah dewasa, nampak bagaimana dia, okey, Allah dia bunuh, dia dibunuh. Sorry. Dia orang yang berani nak jumpa Musailamatul Kazzab. Nabi palsu tu. Akhirnya dia dibunuh oleh Musailamatul Kazzab dengan cara macam mana? Potong satu-satu anggota badan dia. Sampai berterabur. Potong tangan, potong kaki, potong kepala, potong apa semua. Inilah sahabat namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid. Daripada kecil memang dia nak ikut perang. Nabi tak bagi sebab dia kecil sangat. Nabi kata, inilah, kau ikutlah aku mana pergi tapi pegang bendera je dalam peperangan. Jadi dia sentiasa bersama Nabi dan pegang bendera Nabi lah. Bila dia dewasa, nampak semangat keberanian tu. Bila ditawarkan siapa yang nak pergi jumpa Musailamatul Kazzab, dia lah orang yang pergi jumpa Musailamatul Kazzab. Akhirnya dia ditangkap, diikat dan dipotong-potong anggota badan dia dan dia mati syahid. Itu bagaimana hebatnya sahabat, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan perbincangan kita pada pagi ni. InsyaAllah yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maknanya nanti minggu depan kita sambung Habib bin Zaid lah. 43. Ya, Habib bin Zaid, insyaAllah. Sahabat yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tak ada tahu kat chat tu. Ya, Berapa kawan. umur yang paling tua dalam peperangan tu Ustaz? Siapa umur paling Yang paling tua? muda tadi 13 tahun dah muda kan. Yang Ah, paling tua berapa umur yang Nabi beri untuk berperang? Wallahu alam, tapi dia tak ada masalah tua ni tak. Masalahnya dia tu tua dan tempang. Iaitu Nabi beri kelonggaran pada dia. Ada yang lebih daripada 60 ada yang berperang bersama Nabi SAW. Jadi yang sahabat ni tadi, Nabi kecualikan dia sebab dia bukan sahaja tua tapi tempang. Kakinya tempang. Jadi Maknanya ada sambung 60 tahun lah. ada. Baik tu situ datangnya hukum mewarnakan rambut dengan warna hitam dibolehkan hanya peperangan saja. Nabi SAW bila berperang, adalah sahabat-sahabat yang dah tua kan, yang dah beruban janggutnya, dah beruban misainya, beruban rambutnya kan. Jadi Nabi SAW ketika itu benarkan untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam. Sebab itu warna hitam ni haram sebenarnya, mewarnakan rambut dengan warna hitam kecuali peperangan. Yang kedua adalah kecuali tujuannya adalah untuk isteri, bila diminta oleh suaminya kan. Kalau mungkin uban banyak kan, kalau perempuan ni uban banyak dia macam aib sikit, kalau lelaki ada uban banyak dia tak aib kan. Jadi sebab itulah orang perempuan ni dia kena tutup rambutnya, dia lain sikit. Kalau perempuan ni ada uban kat kepala dia macam aib sikit lah, macam aib dan nampak ni dah tua kau ni. Tapi kalau orang lelaki dia beruban, dia orang tak nampak, orang tak cakap dia tua lagi tau, walau kadar selai dua helai kan. Itu perempuan ni dia kena tutup auratnya kan, tutup rambutnya kan. Okey. Diwarnakan dengan hitam kecuali perang dengan tu je lah yang dibolehkan. Sebab di kalangan para sahabat Nabi yang berperang, ada juga yang tua yang rambutnya dah beruban dah. Kalau dia berhadapan dengan musuh, musuh kata alah yang datang perang ni semua tua-tua dah, tengok semua dah beruban dah, janggut dah beruban, rambut dah beruban dah kan. Nak otak. Jadi kita ni senang lah, boleh menang lah. Sebab itu Nabi SAW ketika itu membolehkan para sahabat mewarnakan rambut warna hitam sebagai strategi. Jadi bila berhadapan dengan tentera musuh kata, alamak yang perang dengan kita ni semua muda-muda lah. Oh tengok semua rambut kilat-kilat hitam je, janggut semua hitam ni. Kan, jadi itu strategi peperangan sebenarnya. Allahuakbar. Terima kasih kawan. Sama Ustaz, terima kasih. Ada nak buka soalan lagi ke Ustaz ataupun nak tutup? Saya rasa tutup kot, saya nak Baik.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Masya Allah. Kita berbaki lagi 18 sahabat insya Allah. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Boleh tak, saya? 10.30 pagi ni ada kelas halakah tahfiz bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukumat Indah. Ini untuk kelas hafazan 1 insya-Allah. Dan 5.15 petang kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Jadi bagi yang istiqomah nak mengaji tu insya-Allah silakan 5.30 petang, jangan lupa. Jadi bagi saya mewakili Muka Menurut Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sikit je nak beritahu terima kasih kepada jemaah yang sangat-sangat rajin, sangat-sangat istiqomah berinfak. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman ini dapat dijalankan dan berterusan. Moga-moga Allah tambah segala infak kita itu dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.